Baik, Yo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan niaga Vista Manhaj di seluruh Malaysia yang berada di Webex Meet. Kita dah ada 9 orang sekarang dan kita juga ada rakan niaga bersama CEO di Facebook Academy Vista Manhaj Malaysia. Dan malam ini kita akan sambung tajuk SABV, Sistem Amalan Berniaga Vista Manhaj. Seperti mana yang saya telah sebutkan semalam, saya mewujudkan pelbagai sistem amalan pemakanan produk Vista Manhaj, sistem amalan berniaga Vista Manhaj. Ianya adalah bertujuan untuk memudahkan berlakunya duplikasi dalam kita membina organisasi. Dan maka itu sangat penting setiap daripada kita memahami apa yang kita sebut tentang SAPV. Kita kena faham apa yang adalah SAPV, macam mana amalan SAPV, apa pantang larang SAPV. Sama juga dengan SABV, sama. So jom kita sharing content kita pada malam ini. Skrin kita, okey, boleh nampak semua dekat Webex skrin tu? Nampak lagi. Nampak? Tak nampak? Nampak lagi. Belum nampak? Okey, dah nampak. Dah nampak. Dah. Alhamdulillah dah nampak. Okey, ini sistem amalan berniaga Vista Manhaj. Saya ulang balik apa yang saya sebut semalam. Ke arah mencapai pendapatan ke arah mencapai pendapatan aktif untuk 1 tahun yang pertama. Maknanya ingat ni, apa yang saya read through ni ada kena mengena dengan topik baru yang malam ni yang saya nak kongsikan dengan anda. Misi kita adalah ke arah mencapai pendapatan aktif untuk 1 tahun yang pertama dan mencapai pendapatan pasif jangka panjang selepas 1 tahun membina organisasi. Maknanya kita nak dapat satu pendapatan yang kita tak perlu kerja teruk dah. Mesin cetak wang kita, iaitu organisasi kita, sudah pun mampu untuk generate sales ke arah kita mencapai 5 angka pendapatan selepas 1 tahun. Bukan selepas 1 bulan. Ini bukan cepat kaya. Ini bina organisasi. Alright. Now, saya semalam juga kita kongsi tentang syarat wajib berorganisasi. Apabila kita nak membina organisasi, kena faham apa dia menjadi pemimpin, ahli rangkaian, duplikasi, aktiviti, komunikasi, latihan dan bimbingan dan penghargaan. Semua tu ada dah dalam video yang semalam. Dan malam ni kita nak kongsikan tentang rukun perniagaan multi-level marketing. Rukun berniaga MLM ni ada 5 daripada zaman dulu lagi. Semua leader-leader multi-level, ahli-ahli multi-level menganuti tajuk ini, iaitu rukun berniaga multi-level, di mana ada 5M, orang panggil 5M, rukun 5M. Saya belajar rukun 5M dengan Tuan Haji Abdul Rashid, iaitu mantan pengarah urusan di Shuriko. Dialah ke sana kemari mengajar kami seluruh negara tentang 5M. Dia kupas 5M tu sebenarnya ambil masa 1 hari suntuk. Kos yuran untuk masuk kursus 5M bersama Tuan Haji Rashid ni RM50. RM50 kosnya. Jadi itu cerita 20 tahun yang lepas. Kalau sekarang ni mau je 100. Alright. So boleh nampak lah sekarang? Boleh nampak Boleh. Boleh Okey. Alright. Jadi M yang pertama, apa yang saya masukkan sebagai rukun MLM ni adalah bila saya susun nombor 1 sampai nombor 5, ianya adalah mengikut priority. Okey, yang pertama, dalam membina rangkaian perniagaan multi-level, anda kena fokus kepada 2 perkara penting, iaitu mengguna dan menjual. 2 perkara penting ini, mengguna dan menjual. Mengguna ni maknanya kita kena guna sendiri barang tu dulu. Kita tak nak rakan niaga dalam Vista Manhaj dia tak guna barang.
Dia pergi cerita produk bagus, baik untuk gout, baik untuk kecil manis. Dia sendiri tak amalkan produk Vista Manhaj. Keluarga dia sendiri pun tidak amalkan produk Vista Manhaj. Jadi maknanya dia adalah ibarat juru jual kereta Mercedes padahal dia sendiri tak pernah pakai Mercedes. Jadi feel tu tak ada. Kita sebenarnya di dalam multi level ini kelompok yang saya pernah sebut dalam syarat berorganisasi. Okey, kita tengok syarat berorganisasi tu tadi. Ui, ada boleh tulis pula kat sini ni. Okey. Saya baru tahu ada boleh draw macam-macam. Habis halus. Nak draw kan hilang terus baru pada muka aku. Okey. Tak berani ni. Baik. Ni apa ni apa mengguna ni maknanya anda tengok. Okey, anda tengok nombor 2 tu, ahli rangkaian yang apa produktivitinya hebat, ianya bermula dengan kumpulan pengguna aktif. Kalau kita nak mendapat passive income tetapi kita taja, lepas tu orang yang kita taja bulan depan dah tak beli barang, bulan depan dia tak guna barang dah, apa yang akan berlaku? Passive income tidak akan terjadi. Pasal apa passive income tidak akan terjadi? Sebab masih kena belanja. Group sale tak cukup kuat untuk dapat 5 figure income. Group PV anda kena ada sekurang-kurangnya 100,000 BV. Baru kita boleh cecah 5 figure atas perkiraan 10% daripada total bonus yang kita akan dapat. Tapi jangan risau, bukan kita buat seorang. Sebab itu kita kata membina. Jadi, anda tengok nombor 2 tu, ahli rangkaian. Ahli rangkaian dalam mana-mana multi-level, saya dah sebut dah. Ada 3 jenis. Satu, pengguna aktif. Okey? Pengguna aktif ni, dia adalah pengguna yang dia memang kalau tak ada barang, dia tak boleh duduk. Dia mesti nak kena dapat barang. Dia mesti nak kena minum produk. Macam saya. Sambil ceramah, sempat lagi minum Bicolin. Okey. Habis, kita tak boleh duduk. Kita nak kena minum juga. Kan? Jadi, dan dia pula, bukan sekadar aktif guna, tapi dia juga aktif untuk beli dalam volume yang mencukupi untuk dia dapat 100 BV supaya dia dapat rebate balik. Jangan cerita pasal bonus lagi. Cerita pasal rebate dulu. Rebate kat mana? Sebab bila dia guna 100 BV, kan ada atas 50 BV yang kedua dapat rebate balik 30%. Dia dapat balik RM15 masuk di dalam e-wallet dia. Kan? Jadi, bulan depan, kalau dia nak belanja, dia belanja 199. Tapi dia tak bayar 199. Tolak RM15 lagi. Maknanya dia belanja kurang daripada 199. Sebab dia ada rebate. Tapi kalau dia beli lebih, kan? Sebab apa? Dia jadi pengguna, betul-betul guna. Dia beli segala mandiannya, Stevie Star, dia beli, habis beli. Maknanya mungkin boleh cecah 200 BV. Kalau 200 BV bermakna 50 BV akan pergi pada plan binary dan 150 BV akan layak dapat 30%. Dah jadi RM45. Lagi besar dia belanja, lagi besar bonus peribadi 30% dia akan nikmati. Sebab apa? Sebab dalam dalam binary kita terima 50 BV je. Jadi kalau 300 BV pun 50 BV saja di binary. Bakinya akan ada di Unilevel. Dapat balik 30%. Lagi banyak dia beli pada bulan itu, maka lagi banyaklah bonus peribadi yang dia akan dapat. Itulah sangat penting mengguna di dalam membina organisasi. Kalau kita tidak membentuk pengguna, maknanya kalau kita cerita nak taja, tak payah cerita pasal guna barang. Maknanya itu main plan. Dan kita tidak di dalam Vista Manhaj, kita tidak nak anda main plan. Kita tak suruh anda main plan. Dan sangat bahaya main plan. Perkara yang pertama bila kita nak kongsi dengan orang, tolong kongsi pasal produk. Itu perkara pertama. Tak perlu cerita tentang multi-level. Tak perlu cerita tentang bonus. First time anda jumpa dengan prospek anda,
kecenderungannya adalah tentang produk. Sebab di dalam bisnes, kalau anda menjual, orang akan beli apa yang anda jual. Kalau anda cerita pasal produk, dia akan beli produk. So, kalau produk itu bagus, maka dia akan berlakulah repeat sale. So, selagi produk itu bagus, selagi itulah repeat sale akan berlaku, dilakukan oleh pengguna anda. Okey? Tapi kalau anda cerita pasal duit, anda cerita tentang plan, itu mukadimah awal cerita plan, cerita plan kau. So, kalau orang tu masuk pasal plan, maknanya pasal duit. Tak dapat duit, dia tinggal. Tak dapat duit, dia expect dapat duit banyak. So, kalau tak dapat duit, dia tinggal. Maka apa berlaku? Bukan semua orang boleh dapat duit dalam masa yang singkat. Bukan semua orang manage rezekinya power. Betul tak? Kadang-kadang ada orang bulan pertama dah boleh dapat banyak income. Macam Ustaz Radhi Kamarul Hailan. Bulan pertama, dia dah collect 7,000 pada bulan yang pertama. Tapi ramai orang tak boleh 500 pun tak ada. Yang mana masuk, tak dapat nak taja orang. Dapat bonus RM50 je. Itu pun kupu untuk pasal guna produk. Dia masuk pasal plan, tapi dia tak dapat duit, dia berhenti. Dan anda kena taja lagi untuk nak besarkan organisasi. Sebab orang yang anda taja meninggal sebelum ajal. Itu kena faham tu, meninggal sebelum ajal tu. Ramai tak yang meninggal sebelum ajal kat Bai? Ramai sangat-sangat. Penat. Pasal itulah orang buat multi-level penat. Sebab apa? Kelemahan dia kat sini. Saya tidak menyokong falsafah yang mengatakan bahawa asal jumpa orang saja pijak tanah taja. Perkataan taja adalah tidak betul. Maknanya asal dapat orang je taja. No. Jangan buat macam tu. Sebab nanti anda akan penat, anda akan letih, anda akan merasa rugi sebab anda tak dapat duit banyak. Kenapa? Sebab kalau dah jumpa, convince gila-gila, follow up gila-gila, okeylah aku join, V-member, dia join. Okay. Apa berlaku? Dia suka produk. So, majoriti orang buat MLM ni, biasanya kena hantar barang. Dia jadi Korea service juga. So, bila dia kena hantar barang, dia pergi hantar, harga dia dengan harga rakan niaga dia sama. Kalau dia mobile stockist, dia dapatlah rebate 4%. Tapi apa yang berlaku adalah, kalau anda tak start pergi hantar barang, maka apa yang berlaku, dia akan lupa pasal produk tu. Faham maksud saya tak? Ramai yang masuk di dalam multi-level, jadi ahli dalam multi-level sebab nak bisnes ke sebab nak guna barang? Majority yang masuk multi-level sebab nak bisnes ke sebab nak guna barang? Bisnes. Mana? Saya mula nak sekarang. Dua-dua. Kak Bai mula. Okey, majority. Pengalaman anda buat MLM termasuk dalam Vista Manhaj, majority orang yang anda taja nak masuk ahli sebab nak guna barang ke? Yang mana banyak? Menggunakan barang ke lebih atau sebab nak bisnes? Guna barang. Okey, majority kata guna barang. So, orang yang nak guna barang, dia peduli tak tentang bonus? Dia tak tanya pun. Nombor dua. Yang sibuk nak pergi berenaja pasal yang kita menyebut nak pergi apa dia? Tak ada apa-apa. Kak Khadijah kata nak guna barang. So kalau nak guna barang, kalau dah tahu begitu, itulah sebabnya saya mengatakan bahawa pegang nombor satu itu mengguna. Kita mengguna, dan apabila kita membuat presentation, majoriti yang kita jumpa itu nak guna barang, maka anda menjual, bukan menaja. Anda menjual, bukan menaja.
Faham tak? Itu baru tajuk. Okey. Bila ada juga menyampuk. Okey. Kena tutup mikrofon dia ni. Kacau. Okey. Apa ni? Okey. So, berjual dulu. Jual dulu. Ingat tak saya ada kongsikan. Saya dah kongsi tadi BC tadi tu. Ni BC dia. Pendapatan aktif untuk 1 tahun yang pertama. Menjual, mendapat untung runcit, pendapatan aktif ke pendapatan pasif? Aktif. Pendapatan aktif. 1 tahun yang pertama, active income. Active income ini adalah menjual untung runcit, active income. Dapat bonus penajaan, active income. Tetapi antara keduanya, mengikut susunan rukunnya, mengguna dahulu, lepas tu kena menjual terlebih dahulu. Maknanya, bila membuat presentation, memberikan penerangan tentang produk itu mesti lebih dan menjual. Kecuali kita jumpa orang tu memang kita tahu dia tu memang leader. Yang kedua, kita tengok dia ni berminat nak berniaga. Barulah kita cerita. Ada pula orang tunggu dekat lobi. Cikgu Julia, kenapa Cikgu Julia? Sekejap masuk, sekejap keluar. Okey. Dah cikgu masuk. Okey. Jadi, faham tak? Bila kita menjual, okey, nampak tak dekat sini? Fokus pada menjual. Okey, fokus pada menjual. Bila kita pergi cerita, kita jual. Orang yang berniaga sudah tentulah dia dah faham dah, dia memang ada stok package. Betul tak? Kita beli package kan? Bila kita beli package, atau kita nak jual susu saja pun kita beli package. Kita nak jual Stivista saja pun kita beli package. Pasal apa kita beli package? Sebab pada situ ada keuntungan daripada segi untung runcit lebih. Betul tak? Sebab kalau kita beli sekotak-sekotak, harganya mahal. Okey, Stivista kalau beli sekotak-sekotak RM67. Tapi kalau kita beli package 4 botol jatuh RM62.5. Kita cerita tentang bahaya gula, kita cerita tentang kelebihan Stevia, cerita tentang kelebihan Stivista, RM88 dia beli. RM88 tolak apa tu 25 62.5 dapat RM25.50. Dah untung kat situ dah. Dah untung kat situ. Okey. Lepas tu dia okey, dia suka. Bulan depan dia order lagi. Bila dia order, Kak Bai tolong hantar, habis dah lah Stivista saya, pergi hantar. Dapat lagi tak 25.5? Dapat lagi tak 25.5? Dapat tak? Siapa kata tak dapat? Dapat. Sebab kita tak ahlikan dia. Sebab kita tak ahli. Kita tak ahlikan dia. Kita tak cerita pasal MLM. Kita tak sembang. Jangan menggunakan. Kalau kita nampak orang ni potensinya lebih pada mengguna, tak payah takut. Oh, tak boleh lah Cik Bro, nanti orang lain datang taja dia. Kalau orang lain dah taja dia, itu bukan rezeki kita lah. Percayalah dengan Allah SWT. Allah dah jata dah. Kalau dah rezeki kita di situ, di situlah berlakunya. Pergilah kat mana-mana pun, benua Afrika sekalipun, tetap akan jadi rezeki kita. Tak payah takut lah. Kenapa nak takut dengan rezeki Allah? Anda kena faham tau. Orang akan follow anda, beli dengan anda, bukan pasal dia ahli, tapi pasal anda bina relationship dengan dia. Anda bagi good service. Anda hantar barang kat dia. Anda halo dia selalu. Anda bagi dia motivasi untuk dia repair dia punya masalah kesihatan. Anda selalu connect dengan pelanggan anda. Selalu berhubung dengan pelanggan anda. Takkan dia nak pergi kat orang lain? Ada, tapi jarang-jarang. So, saya nak bagi tahu anda, active income itu berlaku macam mana? Katalah selepas 3 bulan, anda ada 100 klien. 100 botol. So, salah banyak sangat. Katalah 50 orang lah yang anda jual. Dalam masa 3 bulan, anda dapat kumpul 50 orang yang selalu beli dengan kita. Habis Stivista dia kita hantar. Habis je susu dia kita hantar. Dan Cikgu Julia raise hand, angkat tangan cikgu. Buat apa cikgu? Ada soalan ke cikgu? Tak ada, saja tekan. Ada raise hand pula. Pandai Cikgu Julia explore.
Okey. Baik. Balik cerita tadi. So, kalau kita ada dalam masa 3 bulan, kita ada 50 pelanggan setia. Bukan ahli tau, bukan pengguna aktif, tapi pelanggan setia. Ini fasa pertama ni, jual. Lepas kita guna, kita jual. Sebab apa kita jual? Sebab kita nak bagi orang start guna. Right. Jadi, tengok 50, kita untung apa? RM25.50, betul? Betul tak? RM25.50. Kali dengan 50, berapa? Siapa pandai? Siapa cepat jawab, saya bagi hadiah. Cepat. Siapa cepat jawab, saya bagi hadiah. RM25.50 kali 50 botol Stevie Star. Contoh, berapa untung runcit kita? Berapa? RM1,275. RM1,275. Okey. Hadiah. Yes. Tahniah, anda layak menerima hadiahnya. Hadiah kasih sayang daripada saya. Tidak ternilai harga. Saya kasih sayang penting oh. Okey. Jadi lepas ni korang tak nak jawab lah. So bayangkan Terbaik. kalau kalau kita layan pelanggan kita dengan baik, kita berniaga, kita ada pelanggan, betul? Maka kalau kita layan pelanggan kita dengan baik, dia tak akan pergi cari orang lain. Sebab dah kita tengok, kita bagi dia good service. Kita servis dia baik. Kan? Sekali-sekali singgah rumah dia. Kebetulan pergi pasar, beli jagung, bagikan dia. Takkan tak boleh. Sebulan dia beli sebotol Stevie Star RM25.50. Kalau kita ada dapat kumpul 50 orang pelanggan, bermakna gaji tetap kita RM1,250. Best tak? Gaji tetap tu, servis pengguna ni. Best lah. Best lah, RM1,250. Best. Tapi bukan takat tu je. Jangan lupa kalau kita beli stok kita di atas plan repurchase, kita layak 30% bonus peribadi. Betul? Bonus peribadi 30% atas 100 BV. Kita anggap kita dah maintain dah 50 BV kat binary. So, daripada situ kita ada 30%, katalah 50 botol kali dengan 20 Stevie Star 25 BV. 25 BV kali dengan 50 botol. Pasang video. Dia selalunya 50 botol. 50 botol kali 25 BV. 1,000 lebih juga kan? 1,250 lebih kurang kan? Okey. Okey. 100 BV 30% RM30. RM30 bahagi dengan 4 botol, sebotol jatuh RM7.50. Betul? Kalau kita ada pelanggan 50 orang dalam lepas 3 bulan, kita ada pelanggan 50 orang, kita servis baik punya, 50 kali dengan RM7.50. Satu botol bonus kita RM7.50. Kali dengan 50 berapa lah? 350, 360 macam tu. Campur dengan 1,250. Gaji tetap kita lebih pada 1,500 tiap-tiap bulan dengan servis 50 pelanggan je. Hello. Sekarang anda ada berapa pelanggan? Pelanggan tetap yang anda tak ahli kan? Ada tak? Zakat ni ada tak? Kita tak ahli kan? Kita tak. Yang saya sebut pelanggan, bukan pengguna aktif. Pelanggan. Ada berapa orang pelanggan? Tak ada. Semua ahli kan? Bagus. Kita Yelah, Cik Sifu tak ajar lah. Yelah, aku tak ajar. Betul lah. Okey. Jadi 50 ini dia memang bukan orang yang nak fikir BV, dia hanya nak beli barang. Kita ni ibarat kedai yang dia beli barang dengan kita. Kita jual je barang tu, kita ambil bonus, kita ambil untung runcit. Dan kita ada gaji kita, kalau ada 50 pelanggan, kita ada lebih pada RM1,500 tiap-tiap bulan.
Kenapa tak ada pun lepas 3 bulan biar sekurang-kurangnya 1,000 lebih? Kenapa? Kak Nisa, kenapa? Ya. Kenapa tak ada lepas 3 bulan income 1,000 lebih? Income bulanan kita tak ada 1,000 lebih. Kenapa? Mana nak adanya? Sebabnya orang yang bulan ni kita alihkan, bulan depan dia tak beli pun barang tu. Kalau dia beli pun, dia tak beli maintain. Dia beli sekotak-sekotak. Apa untungnya? Apa untung? Untung kat mana? Tak banyaklah untungnya. Sebab dia ahli kita. Apa dia? Apa dia? Kalau kita pelanggan. Apa dia? Pelanggan. Pengguna tadi, kalau kita dah daftar dia terus sebagai ahli, sedangkan dia ni adalah pengguna. Apa berlaku? Pendapatan kita sudah pun dicatu pada bulan kedua dan bulan-bulan seterusnya. Sebab itu, tengok, kenapa ramai orang buat multi-level, income dia tak besar. Dia tak seronok, dia down, dia tak dapat duit banyak. Kan? Dia tak dapat duit banyak. Pasal apa? Asal jumpa orang je taja. Asal jumpa orang je taja. So, memanglah dapat RM40, mungkinlah dapat pairing. Tetapi apa yang berlaku adalah bulan yang berikutnya, orang tu, majoritinya, orang yang kita taja itu kiok. Nampak tak? Faham tak? Jadi, layan pelanggan. Kadang-kadang, kalau kita present, terus cerita bisnes, sedangkan orang tu hanya nak guna barang, anda membuatkan telinga je tersumbat dengan kapas di alam maya. Dia tak nak dengar pun. Tak masuk ke hati dia pun. Sebab kita bercerita benda yang dia tak minat. Kita bercerita benda yang tak minat. Ajak buat multi-level. Dia tak minat. Tapi sogok juga masuk. Masuklah. Ni bagus ni. Dia mungkin masuk sebab terpersona dengan presentation anda kali pertama. Anda balik, dia dapat barang. Dia letak, dia duduk kat sofa. Kena buat apa barang ni? Apa berlaku selepas tu? Kak Mariah, apa berlaku selepas? Apa yang berlaku selepas? Selepas tu jadi apa? Masuk bawah katil. Hilang radar. Hilang daripada radar. Majoriti hilang daripada radar. Kita buat multi-level lama dah. Bukan baru ni kita buat multi-level. Itu yang terjadi. Itu yang menyebabkan kita down. Betul tak? Sebab semua orang kita taja. Asal jumpa taja. Asal jumpa taja. Asal jumpa taja. Bila nak settle case? Betul. Tak settle case. Di dalam Vista Manhaj, kita ni, orang tak sedar tau. Dalam sistem Vista Manhaj, kita offer active income daripada keuntungan jualan itu sangat besar. Apa dia? Daripada kita menjual itu sangat besar. Betul tak? So, kita modal beli 250. Barang harga turun jadi 62.5 sebab beli package. Ada untung runcit RM25.50 untuk satu botol Stivista, untuk satu kotak Bicolin. Campur dengan bonus peribadi RM7.5. Maknanya 25.5 campur 7.5, RM33 weh sekotak. RM33 sekotak. Kalau kali dengan 50 kali klien lepas 3 bulan kita buat, sepatutnya kita ni income tengah 2,000 lah orang Kedah kata. Masuk bulan ketiga dah ada pendapatan pasif kat situ. Sebab apa? Pelanggan yang sedia ada. Hello. 1,650. 1,650. 1,650. Itu dia ada. Tapi yang itu tak ada. Takkan pernah berlaku ada. Sebab apa? Cerita asyik nak convince orang masuk ahli. Masuklah ahli. Sedangkan majoriti orang bukan dia nak berniaga, dia nak beli barang. Yang kau pergi cerita suruh dia berniaga, confirm dia tak jalan. Itu yang masuk bulan kedua call tak cut. Bagi tahu kata, tak boleh jumpa lah, busy lah. Padahal dia tak nak jumpa. Tahu dah ni kalau ajak datang jumpa ni, lain cerita dah. Aku pula nak kena upgrade. Dia takut pula nak kena upgrade.
Rugi tak? Lepas 3 bulan kita hilang 1,250. Rugi tak? Betul tak Kak Nisa? Kak Nisa lebih banyak menjual. Tapi kemudiannya apa? Kena kira balik bonus kita berapa, untung runcit kita berapa. Itulah gaji tetap. Kalau kita repeat pengguna, kita duk jual pada pelanggan kita, pasti kita akan ada pendapatan yang menyenangkan kita. Baik. Ada orang akan bertanya, habis tu macam mana? Bila nak bina organisasi, Cik Abros? Kan saya dah kata, bina organisasi ni kat mana-mana pun wajib menaja. Menaja adalah kunci atau pintu yang kita kena buka untuk masuk dalam organisasi kita. Kalau tak taja, orang itu tidak berada di dalam organisasi kita. Kalau menjual, orang itu, pelanggan kita tidak berada dalam organisasi kita. Bila nak bina organisasi kita ni? Bila nak start bina? Yang pertama sekali, anda menaja satu orang yang anda kenal, tahu bahawa dia memang minat bisnes. Bila cerita tentang satu peluang produk yang baik, dia nak dengar lebih lanjut. Biasanya orang macam ni akan tanya, produk bagus, plan dia macam mana? Cerita. Orang ini akan tanya. Walaupun mungkin kali pertama kita buat presentation, walaupun first time kita buat presentation, kali pertama, bila kita present produk, dia sambil present produk, kita akan bagi dia rasa, kan? Ataupun kita jual packing-packing kecil macam Cik Jumat jual tu. Cik Jumat? Cik Jumat. Cik Jumat hilang dari luar daripada radar agaknya. Okey. Jadi orang yang bertanya dalam presentation kali pertama, walaupun presentation kali pertama, bila bertanya, okey, produk bagus, boleh cerita plan tak? Padahal kita tahu dah orang tu minat berniaga. Orang tu kita tajalah. Kalau orang tu tak, orang yang kita jumpa tu, prospek tu, dia tak menunjukkan minat pun tentang nak berniaga, tak payah sebut tentang menaja. Tak payah sebut ini MLM, harga Ali macam ni. Kalau kau masuk Ali, kau beli package, harga kau jadi lebih murah, bla 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 bla. Kalau dia masuk pun, dia tak akan aktif. Dan anda telah mencatu pendapatan anda. Dan takkan bila nak kumpul pelanggan setia 50 orang, 100 orang. Lebih ramai orang yang begitu tau. Masuk online, jangan bila orang PM kita masuk dalam online nak tanya pasal produk, dah pergi cerita pasal ahli pula, anda akan hilang pelanggan. Bukan takkan hilang pelanggan, dia takkan kontak anda, anda pun tak dapat belajar dia. So orang yang kita nak tanya ni adalah orang yang bila kita buat presentation, respon dia adalah dia bertanya tentang plan pemasaran. Itu orang nak berniaga. Atau daripada kenalan yang kita kenal, baru kita tahu, ni Makcik Joyah ni, dia ni memang ligat berniaga ni. Ramai tak? Okey, ramai leader ke ramai penjual dalam multi level? Ramai orang yang menaja, suka menaja, yang bina network ke? Atau orang yang masuk dalam network tapi dia suka menjual, dia kurang menaja? Yang mana ramai? Yang mana ramai? Faham soalan saya tak? Ulang. Yang mana ramai? Pengalaman kita dalam multi level, mana yang ramai? Orang yang dia leader bina network, atau golongan yang masuk dalam network dan dia suka jual. Mana yang ramai? Jual. Ya. Leader? Leader ramai? Yo. Betul ke? Tahu tak leader tu apa maksudnya? Leader dia orang yang bergerakkan organisasi. Yang tak payah kita tanya bila kau nak buat program. Dia buat program sendiri je. Dia proaktif. Ramai tak orang yang macam itu? Tak ramai. Dalam Webex ni ada 10 orang. Asyik buka di je lah. Pasal apa? Yang lama. Level yang lama. Dalam Vista Mahal ni pun sama juga. Dalam Vista Mahal ni pun tengok. Kalau orang dia leader, dia nak dapat ilmu macam yang ada dalam kelas saya dekat Facebook ke, tak kisah, dekat Webex pun tak kisah. Tak ramai kan? Mana yang lain?
Kalau tak kerti masuk webback, kenapa tak masuk Facebook? Mana yang lain? Pasal nak ceritanya, tak ramai orang berperanan sebagai leader, tetapi lebih ramai orang yang suka menjual. Bila kita tahu, contohnya kenalan lama kita, contoh ni kan, kita panggil Kak Yah. Kak Yah, dia memang dalam syarikat lain dia suka jual. Orang ni kita taja. Orang ini kita taja. Sebab bila orang ni menaja, maka organisasi kita akan create lebih banyak sale, terutama dekat plan repurchase. Nampak tak? Dalam plan repurchase, bila sistem baru kita siap, okay, 10 level tu, kalau orang tu sekadar maintain 50 BV je. Tetapi kalau orang tu suka menjual dan dia beli dekat repurchase, boleh jadi tak 300 BV, 400 BV, 500 BV setiap orang? Sebab dia jual. So bila macam tu, bonus kita bertambah tak? Bonus kita bertambah tak? Ya. Faham betul-betul ni apa yang saya cuba nak sampaikan. Maknanya taja orang yang berpotensi. Okey, cerita pada orang yang berpotensi. Ingat tak 5 ciri prospek berpotensi? Saya pernah ajar kan? Ingat tak? Tak ingat. Ingat tak? Tak ingat. 5 ciri prospek berpotensi apa dia? Yang pertama, dia sedang cari peluang perniagaan. Yang kedua, dia minat dalam bidang perniagaan. Yang ketiga, dia ada modal. Kita tahu agak-agak dia ada lah. Setakat nak jadi VVIP tu, dia ada modal. Atau paling-paling lekeh jadi V-member. Kita tahu dia mampu. Yang keempat, kita kenal dia ni proaktif. Kalau batang majlis kenduri kahwin, nak buat majlis kenduri kahwin, ada mesyuarat. Orang suruh dia jaga mangkuk tingkat, mangkuk hayun, mangkuk semua dia jaga. Dia proaktif. Dia rajin sangat. Kan? Kita cerita nombor 1, dia dah pergi nombor 3, nombor 4, nombor 5 dah. Itu proaktif. Dan yang kelima, orang ni ada pengaruh. Maknanya bukan semestinya dia Perdana Menteri. So, contoh, ahli majlis mesyuarat tingkap kat taman perumahan kita tu. Perasan tak? Power tau. Orang yang mengetuai majlis mesyuarat tingkap. Cuba tengok. Kalau orang yang mengetuai majlis mesyuarat tingkap, tiap-tiap petang pukul 5 lepak kan. Makan cucuk udang, makan semua berlepak tiap-tiap petang. Tiba-tiba dia balik kampung seminggu. Tak jadi dah majlis mesyuarat tingkap tu. Pasal orang yang bergerak kan tu tak ada. Orang ni bagus. Orang ni, itu maknanya bukankah saya kata semua orang tu jangan taja peringkat awal. Tak bukan begitu maksud saya. Tapi yang saya maksudkan adalah majoriti kita jumpa lebih banyak orang yang suka mengguna daripada nak berniaga. Kan lebih ramai orang yang nak guna daripada orang yang nak berbisnes. Tak ramai orang minat bisnes sebenarnya. Jadi taja orang yang ada potensi untuk bertindak sebagai penggerak yang aktif di dalam kumpulan kita. Barulah kembung kita punya group sale kita. Tapi kalau kita seorang buat kerja, kita pun taja. Asal jumpa taja. Esok taja. Lusa taja. Bulan depan taja lagi. Pasal apa? Hak taja bulan lepas. Seorang je aktif. Seorang je nak maintain. Betul tak ni? Betul tak itu berlaku? Betul tak? Tak ramai pun. Biasanya kalau dia beli barang pun, dia tak cukup 100 BB. Telefon, bulan ni tak nak beli barang ke? Bolehlah bagi susu sekotak. Itu je. Jarang kita dengar. Apa dia? Terasa? Siapa tu yang terasa tu? Bukan. Inilah yang saya katakan sebagai SABV ni. Inilah maksudnya. Supaya buat kerja ikut sistem. Ingat tu, bila jumpa orang, nampak dia bukan tak ada dalam senarai berpotensi, jual dulu. Selain daripada kita ada pelanggan setia yang boleh generate pendapatan tetap. Pelanggan setia ni maknanya dia dah tahu dia suka produk ni. Contoh, dia suka kopi. Contoh dia. Sebulan, kalau dia suka kopi, janganlah pergi taja dia kopi. Jual dulu. Ambil untung runcit. Ambil bonus. Sekotak, kalau kita jual kopi,
RM7 untuk runcit dan RM2.10 bonus peribadi 30%. Jadi hampir RM10 sekotak kita untung. Jual kopi boleh lebih ramai. Kita mungkin dapat lepas 3 bulan 100 orang yang memang pelanggan setia kita. Kalau 100 orang kali RM10, tak ke RM1,000 tuan-tuan pendapatan. Kata pakar pemasaran, sale yang banyak, sale yang konsisten akan datang daripada pelanggan yang sedia ada, bukan pelanggan baru. Hello? How are you? How are you? Fine, good, very good. Okay, jadi orang minat, okay, mandiat, terapi manhaj. Ya Allah, gila. Kopi dan mandiat adalah dua produk yang memang gila senang jual. Senang gila, tak payah ada pengetahuan produk pun. Tak perlu ada produk pengetahuan produk yang kau pun. Apa susah? Terapi manhaj. Tanya dia, "Kak, pernah tak pakai minyak angin pergi makan kenduri?" Dia kata apa? "Kau gila. Mana ada orang pergi pakai baju cantik-cantik nak pergi makan kenduri, tiba-tiba pakai minyak angin makan kenduri?" Tak ada. Tak ada. Dia mesti jawab kita, "Gila kau. Mana ada orang pakai minyak angin makan kenduri?" Tapi ada, Kak. Kak, kita sakit. Kita tak tahu bila kita sakit. Kadang-kadang pergi makan kenduri sakit kepala. Kalau kita sapu minyak angin, busuk. Dah tahan sakit tu. Kita ada satu produk magic, Kak. Magic kenapa? Dia minyak angin, tapi minyak angin moden, high tech, Kak. Kenapa? Tak payah cakap banyak lah, Kak. Buat tangan. Sapu di tangan. Kak, buat macam ni. Sedut. Sedap. Allah, Pak. Sedapnya bau dia. Best, Kak, Wangi tak? Wangi. Minyak angin ni boleh pakai makan kenduri tak? Boleh lah sebab wangi. Lepas tu, Kak, kita tak pakai minyak angin pergi makan kenduri sebab apa? Berminyak lah. Kak, habis minyak kulit kita. Jadi, Kak, sapu. Sap tangan dia. Shoot. Sekejap. Kering. Iya, Kak. Ni bukan minyak sembarang minyak, Kak. Ini minyak water base, Kak. Sap, seruap. Akan sakit kat mana? Okey, senang. Tackle leher dia. Itu memang sedap lah kalau berangin. 3 step tu, closing dah. Dan bila dia habis, confirm dia akan beli dengan kita. Dah di situ dah untung dekat RM10. Bonus peribadi RM2.10. RM10. RM12 semua. Terapi manhaj, kalau kita jual sekotak. Bonus RM2.10. Untuk runcit RM10. RM12.10. Kalau kita ada ramai pelanggan, banyak tak kita dapat? Banyak. Itu gaji kita. Sebab itulah saya mengatakan bahawa peringkat awal, phase 1, kejar pendapatan aktif. Pendapatan aktif akan datang daripada dua perkara. Untung runcit, bonus peribadi, dan juga kalau kita menaja orang, itu pendapatan aktif. Tapi jangan sebarang-sebarang. Semua orang kita nak taja. Orang yang tak minat tentang berniaga, jangan kali pertama terus cerita pasal plan pemasaran. Nampak tak? Saya dah cerita lah ciri-ciri orang yang kita boleh tackle untuk terus jadi ahli. Dan sebenarnya daripada pelanggan yang bermula dengan membeli produk, akan ada di antara mereka bertanya, aku ni kan, baru ni aku pergi rumah makan kenduri rumah anak saudara. Ramai pula bertanya bila aku sapu terapi tu, kalau aku jual ada untung tak? So bila dia tanya soalan tu, apa kita buat? Apa kita buat? Dia ni pada asalnya pelanggan je. Barulah tanya. Baru cerita. Kalau masuk ahli, kau dapat begini. Oh, ya ke? Perasan tak? Bila orang tengok, produk ni sedang jual. Produk ni harganya tak mahal. Dia kata apa? Ini produk bagus ni. Kalau aku jual ni, senang orang nak beli ni. Dia akan, orang macam ni tak payah cakap banyak dah. Closing je. Bak sini duit. Taja terus. Nampak tak? So, apa yang saya bagi tahu anda atas 2 tajuk ni, menjual, menaja. 3 tajuk yang saya kupas malam ni akan membantu anda. Satu, anda sepatutnya masuk bulan kedua
anda punya aktiviti sale bulan pertama tu dah akan membiak lebih besar. Tetapi masalahnya sebab anda tak ikut step, pergi menaja terus, maka bulan kedua kalau anda kurang menaja baru, sale lama pun tak hidup. Kan? Kalau kita taja bulan ni 10 orang, bulan depan yang 10 orang ni nak dapat seorang beli barang pun belum tentu lagi. Lepas tu bulan ni pula letih pula. Alah PKP tak boleh keluar, contoh. Dapatlah taja 3 orang. Pendapatan bulan pertama, kita boleh taja 10 orang. Masuk bulan kedua, kita tak boleh keluar, contoh je. Kawasan kita tu PKPD, contoh je. Waktu orang ramai kena COVID, contoh. Kita tak boleh keluar. Patutnya daripada bulan pertama, orang-orang yang bulan pertama, bila dia maintain pada bulan kedua, kita dah ada income. Tapi, kita tak ada income. Pasal apa? Pasal fitrah je manusia. Bila dia, walaupun dia dah masuk ahli, bulan kedua jarang dia nak repeat. Tambah-tambah kalau dia rasa tak perlu nak maintain, dia tak maintain. Kan? Lepas tu kita pula kurang menaja. Bulan pertama bonus baik punya, 10 orang RM40, RM400, dapat pairing lagi, ting-tong 5, 100 lagi. Banyak bulan pertama dah 400, 500, tiba-tiba bulan kedua dapat taja 5 orang. Turun tak income kita? Menurun. Masuk bulan ketiga, lagi turun. Down. Bisnes tak boleh baik, tak boleh buat ni. Aku tengok bulan pertama banyak, tapi bulan kedua, bulan ketiga, patutnya bulan pertama akan timbunan pada bulan kedua. Customer ada 2 pengguna dah, 2 bulan punya pengguna. Masuk bulan ketiga ada 3 bulan punya pengguna. Dan pengguna inilah yang akan mengeneratkan pendapatan. Tapi itu tidak berlaku sebab kita terlalu excited sangat nak menaja semua orang. Kunci dia senang je. Yang takut yang nak menaja semua orang ni, takut apa? Takut diambil orang. Kita yakin pada Allah SWT. Asal kalau itu rezeki kita, insya-Allah kita akan dapat. Jangan susah hati. Jangan susah hati tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini yang sepatutnya kita buat. Dan sepatutnya masuk bulan ketiga itu paling lewat untuk anda dapat 4 figure income. So kalau tiap-tiap bulan dapat 4 figure, bulan ketiga dapat 4 angka income, ribu-ribu, semangat lagi tak? Tapi kalau bulan pertama 500 sebab banyak menaja, bulan kedua kurang menaja, yang bulan pertama punya penajaan pun bulan tu dia tak aktif, dah tinggal 250 je. Apa berlaku? Masuk bulan keempat, bulan kelima kita down, dah hilang pula, cari orang baru. Itu sebablah saya nak bentangkan sistem ni, sebab saya tak nak kehilangan anda. Apabila kita buat berniaga, pendapatan kita tak setimpal, walaupun dah masuk bulan keempat, bulan kelima, income tak banyak, tak boleh cecah 4 angka, anda akan down. Anda akan down. Jadi itu yang kita tak nak. Kita nak motivasi anda dalam berniaga adalah ialah selain daripada nak memberikan manfaat kepada lebih ramai orang, kita pun nak ada duit, nak dapat duit juga. Kalau tak nampak duit, sehari anak bini akan tanya, nak belanja KFC sebulan sekali pun payah, tengok berniaga sakan ni. Tengok berniaga tiap-tiap malam Webex ni, online kan. Tapi nak ajak belanja KFC pun payah. Banyak mengelak je. Dia tak mengelak, duit habis. Betul tak? Jadi inilah yang perlu kita fikirkan. Perlu ubah strategi dekat buyer. Kena ubah strategi. Macam apa nama Kak Rosmini, Pasir Putih kan. Kak Rosmini dengar saya ya. Kak Rosmini ni, kalau Kak Rosmini jual runcit kan, Kak Rosmini jual runcit, Kak Rosmini akan ada untung runcit, Kak Rosmini akan ada bonus peribadi, dan Kak Rosmini akan ada rebate 10%. Lagi banyak. Jual runcit. Dan masalahnya bila runcit, tolong tulis, ada buku dia. Hari ni income jual 10 kotak Bicolin, untung dia RM25.50, 10 kotak. Alhamdulillah, untung runcit RM255. Lain macam tak semangat tu? Kalau tak tulis, semangat dia tak perasan pun. Sebab apa? Dah balik closing 1 kotak RM25.50, sehingga pasar raya habis.
Jadi kita tak nampak kan? Tak nampak, tak rasa. Padahal peti ais penuh. Kan? Dapat sponsor 2 orang, dapat jual 2 kotak Stevie Star contoh. Oi, dapat 21. Tapi on the way balik pergi pasar raya. Beli beras, beli gula. Habis. Tak rasa lah. Sebab tu kena tulis. Hari ni dapat jual berapa kotak. Dan harga modal jangan dibelanjakan beli sayur. Modal tu beli repeat balik. Barulah bergembung pendapatan anda. Sebab bila beli balik, bonus peribadi masuk lagi. Kalau ada kumpul sebulan 1000 BV bonus jualan peribadi, bonus peribadi anda 300. Tak termasuk untuk receh. Banyak. Alah Cik Abro, tak ada pairing lah. Buat apa ada pairing bulan depan orang tu dah tak buat, orang tu dah tak beli. Kan? Saya memikirkan kalau leader lain mungkin dia cerita taja. Sebab apa? Ramai leader suka bila taja dia dapat pairing lagi ramai downline dia. Leader ni internet tak elok ni. Halo? Halo, boleh dengar saya? Hello? Kita gelak kat dia. Apa dia gelak-gelak? Apa gelak-gelak? Internet tak elok tadi tu. Okey. Jangan salah cakap online ni. Okey. Jadi saya prinsip asas saya adalah bila kita bina network, besarkan pendapatan anak buah. Jangan utamakan pendapatan kita. Apabila anak buah kuat income dia, maka barulah income kita sebagai upline tu akan jadi kuat. Tapi kalau kita mementingkan income kita dulu, anak buah pun akan hilang. Sebab tu pada asasnya saya suruh jual supaya ada untung runcit. Upline dapat duit tak? Apasal tak dapat dekat Unilever? Kan ada 10 level dapat tu. Kan? 10 level tu. Jadi kalau anak buah rajin menjual, katalah kita ada macam Kak Lisa dapat Cik Rizwan tu kan. Hello Kak Lisa. Hello, ada. Kalau sebulan downline Kak Lisa tu boleh jual 1000 BV. Kalau kali dengan 5%, dah ada duit kat situ. Bonus. Kalau ada ramai macam tu, lagilah banyak. Sebab dalam Unilever satu kaki pun dapat duit. Betul tak? Tapi daripada orang yang menjual itu pasti akan ada orang tanya dia, macam mana aku nak buat? Mesti ada orang nak masuk alihnya. Ada. Jangan fokus nak cari leader otai. Jangan fokus nak cari leader berpengalaman. Anda buang masa, anda buang duit. Betul. Sebab kalau kita fokus, Asyik telefon dia, Asyik nak jumpa dia. Harap sangat dia masuk. Dia datang, dia tengok kita, kau leader ke? Ada jenis macam tu. Dia tak nak masuk pada biasa leader otai ni. Kalau kita pernah jadi downline dia atau kita tak pernah berjaya, tak mau je dia ikut kita. Banyak songeh tu leader-leader ni. Bila dah dapat sale-nya? Silap bulan, Kak Lisa bagilah lot free satu. Saya nak gerak ni, boleh tak isi minyak air kepala otak dia? Macam tu tak berlaku. Jadi kita bila nak berlaku sale ni, asyik nak follow leader ni. Dan saya sangat tak setuju kalau ada daripada ahli-ahli yang nak umpan leader, dia bayarkan duit keahlian. Tak tentu lagi dia buat. Tak payah. Kan? Melainkan kita rapat, kita kenal dia. Kita tahu dia ni akan all out je. Dia akan masuk. Tapi kalau kita pun jarang-jarang jumpa dia,
Bila nak buat bisnes saja jumpa dia. Tak payahlah umpan dengan keahlian percuma macam tu. Kalau kita kenal betul-betul, tak apa. Tapi kalau kita baru nak jumpa, baru nak kenal, ataupun jumpa bila ada peluang bisnes saja, anda dah habis duit. Jangan berlaku kebocoran wang pada peringkat awal bina bisnes. Sepatutnya anda kena tingkatkan jualan dalam kumpulan anda. Maka anda akan mendapat pendapatan daripada dua pendapatan aktif. Bonus peribadi dan juga jualan runcit. Daripada situ baru kita tengok. Pasti ada, jangan susah hati. Pasti ada orang yang akan menjadi ahli. Jangan susah hati. So, kalau dia jadi ahli, maknanya apa? Dia akan lebih serius dalam nak buat bisnes. Kita buat kelas, dia masuk kan. Kita nak buat ni macam dekat Ipoh. Dekat Ipoh ni jadi Ustaz Radhi hari Sabtu ni 20 hari bulan, kita kelas kita bangkit asas Max One, apa nama, selepas PKP ni, iaitu kita mulakan di Ipoh. Jadi hari Sabtu ni, jadi kita tengok ada tak orang yang proaktif nak ikut kan. Minggu depan saya akan ke Kelantan, insyaAllah. Minggu lagi sekali insyaAllah ke Lembah Kelang pula. Lepas tu barulah saya akan pergi buka market pada awal bulan 7. Buka market di Terengganu, Pahang dan di Johor. Jadi tuan-tuan dan perempuan, cukup 3 tajuk tu dulu. Esok kita sambung lagi bahagian ketiga, nombor 4 dan nombor 5 tu, insyaAllah. Ada apa-apa soalan nak tanya? Ada nak tanya soalan? Saudagar Kopi, ada apa nak soalan nak tanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambil nak tanya, Ya. kalau ahli itu memang mengguna produk, lepas tu dia nak repeat sale. So kita suggest di package dan dia bagi tahu kalau dia nak income, register atas nama anak ke family kan. And then bagi tahu dia about plan, okay kan? Dia pada mulanya dia adalah pelanggan lah. Lepas tu pada mulanya pelanggan. Lepas tu bulan kedua dia nak repeat sale barang yang sama. Tak payah ahli kali. Dia minat jadi ahli. Dia minat. Dia tahu, sebab dia tahu ahli banyak diskaun semua. Lepas tu dia lagi. Lepas tu kita suggest macam mana dia boleh dapat income lah, daripada kalau sponsor atas nama anak dia dapat income macam tu. Lepas tu tunjuk sikit lah about plan tu, dia dapat parent dia lagi dapat, lepas tu dia happy. Maknanya benda tu macam dia seronok lah buat. Maknanya dia yang request ataupun dia yang bertanya tentang kelebihan sebagai ahli. Macam tu. Yang itu tak apa tanya. Yang itu cerita lah. Cerita je. Jadi bila orang yang macam ni pula, tak payah cerita marketing plan semua sekali. Kan dia blur. Psychology impact, apabila kita cerita semua dalam satu masa, dia satu benda pun dia tak faham. Jadi bila masuk ahli, cakap dia okey bagus nak masuk ahli, tujuannya apa? Tujuannya nak dapat keuntungan yang lebih. Dia akan tanya, apakah kelebihan sebagai ahli kalau saya nak guna barang? Cakap kat dia, untuk jadilah ahli yang aktif. Ahli yang aktif ni tiap-tiap bulan bila dia berbelanja, dia beli package. Maknanya dia tak beli sekotak-sekotak. Ahli yang aktif ini, yang pertama, dia beli package. Sebab apa dia beli package? Sebab dia nak dapat barang yang lebih murah daripada harga ahli sekalipun. Cerita kat dia tentang keuntungan dari segi belian package tiap-tiap bulan. Kena fahamkan dia itu. Yang kedua, dia akan dapat rebate bonus balik. Dia dapat bonus balik. Maknanya apabila dia beli 100 BV, dia akan berlaku maintenance dekat plan binary dan lagi 50 PV dekat plan unilevel, di mana dia dapat 30% daripada 50 PV tu. Maknanya RM15. Bulan depan dia bayar 199, dia beli 199 punya package,
Tetapi dia tak payah bayar 199 sebab dia dah ada RM15 dalam e-wallet dia. Dia dapat lebih murah daripada itu. Itu adalah kategori pengguna yang aktif. Okey? Dan kalau lepas tu kita cerita, okey Kak, sambil-sambil Kak nak menjual tu, sambil-sambil Kak guna barang, bila ada orang berminat untuk nak bertanya pasal barang tu, Akak boleh jual dan Akak dah ada untung sekian banyak. Tunjukkan kat dia macam mana dapat untung runcit. Cukup. Kalau orang tu nak jadi pengguna, dia kata, Kak nak buat bisnes betul-betul ke? Tak, Kak saja je nak dapat apa kelebihan sebagai pengguna. Tanya dia, kecenderungan dia apa. Tapi kalau dia kata, bagus juga ya kalau kita boleh bina kerjaya, ataupun boleh bagus juga ya kalau kita boleh buat bisnes, maka itu barulah kita cerita step by step apa yang ada dalam Vista Mahas, terutama masuk plan pemasaran. Kadang-kadang kita over explain dan kita menjadi over acting, dan customer itu sebenarnya dia tak cenderung ke arah itu pun. Kadang-kadang kita dengar, macam mana nak masuk Ali? Pap terus cerita marketing plan semua. Dia sekadar nak jadi pengguna. Sebab itu soalan itu sangat penting apabila kita berkomunikasi dengan prospek. Dan bestnya adalah bila orang itu bertanya, closing kita very easy. Senang gila sebab dia tanya. Dia nak tahu. Memang senang. Berbanding dengan kita nak closing orang yang tak tahu apa-apa, terus kita nak ajak dia masuk Ali. Alamak, jenuh. Orang Kedah kata jenuh kelupuk nak tajah. Biasanya kalau dia masuk sebab terpesona dengan presentation kita, bulan depan belum tentu lagi. Sebab apa? Dia dah sejuk. Tapi kalau dia yang bertanya, selepas dia guna produk kita, dia rasa bagus, dia puas hati dengan produk kita, dia nak amal berterusan. Lepas tu dia tanya kita, apa kelebihan sebagai ahli ya? Baru cerita sak. Dan cerita pun tanya dia nak jadi macam mana? Dia nak jadi pengguna aktif ke ataupun dia nak berniaga? Ada dua soalan dia kena tanya. Kalau dia kata, saya nak jadi apa kelebihan sebagai pengguna, ahli yang menjadi pengguna, ceritalah tentang bonus dia punya margin diskaun dia akan dapat bila dia beli package, bonus peribadi yang dia akan dapat setiap bulan. Dan kalau dia sambil-sambil pergi solat kat masjid, jual terapi manhaj, cerita kat dia kelebihan bila dia jual. Dah. Tapi kalau dia cakap nak buat bisnes, sambung lagi cerita tentang plan pemasaran yang lainnya. Okey. Adakah saya telah menjawab soalan? Doktor? Boleh Ya. Kita nak organisasi kita yang lebih berkualiti, tak macam dulu-dulu. Itu sebab apa saya kongsi macam ini. Ada soalan yang lain? Boleh? Saudagar kopi. Cik Jumat. Cik Jumat, saya nak tanya, Cik Jumat praktikkan jual loose tu kan, jual 4 secet RM20 ke RM10? Ada masih jual ke? Cik Jumat? Saya sebenarnya masih jalan tuan. Okey, bagus. Apa pengalaman Cik Jumat hasil daripada jual secet tu? Waktu cerita dia tak mampu nak beli banyak, dia beli satu beg plastik tu berapa secet letak? Tak dengar. Lus. Hilang daripada radar. Tak apa. Saya nak tahu kesan sebab Cik Jumat masih jual, dan saya nak tahu daripada pelanggan-pelanggan yang beli loose tu, macam mana respons selepas mereka guna barang, dan adakah ramai daripada mereka yang beli loose tu buat belian yang lebih berkualiti atau menjadi ahli. Itu soalan nak tanya pada Cik Jumat. Tak berapa dengar. Tak apa. Kita harap lepas ni Cik Jumat, saya ingat saya nak buat kelas 11 siang lah supaya boleh anda pergi lepak. Pada lain tak elok dia pergi lepak kat bawah ke. Tidak betul. Kenapa? Tak dengar Cik Jumat. Dengar putus-putus. Okey, tak apa, kita kongsi kemudian. Baik, saya rasa cukuplah 11:15, 17 malam. Ada soalan nak tanya lagi? Siapa-siapa nak tanya? Okey, bagi kawan-kawan yang berada di Kelantan, Kak Rosmini, Kak Hadisa,
Saya akan mula turun ke Kelantan di Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Jadi nanti bincang Amin. Amin je. Sebab saya nak pergi ikut duit daripada Kak Anissa sebab dia di center kan. Ada duit lagi. Tak ada duit lagi. Okey, cari orang yang ada duit. Kalau kita tak ada duit, cari orang yang ada duit. Sebab kita kena banyak kat center di Kelantan. Baru senang kita nak buat produk, jual produk. Kalau barang kita tak banyak dekat satu lokasi, perdagangan kita tak jadi rancak. InsyaAllah nanti kita bincang kat sana. Okay, so terima kasih banyak pada semua yang attend kelas kita online malam ni, insyaAllah. Dan kita jumpa malam esok untuk bahagian yang ketiga. Jangan lupa hari Sabtu Ipoh di Center Aura Fitrah Ustaz Radhi di Ipoh Perak pada hari Sabtu 20 bulan Jun pukul 10 pagi ya. Pagi 10 pagi mula, bukan 10 pagi baru nak datang. 10 pagi mula. Sebab yang saya nak share ni akan mencapai masa lebih kurang 5-6 jam juga. Jadi kalau lambat mula, lambatlah habis. Tajuk-tajuk yang saya kupas tu perlukan lebih banyak masa. Hari ada tanya soalan lagi, itulah. Dan praktikal tentang macam mana nak upload webpack, macam mana nak buat Facebook, macam mana nak buat fanpage, macam mana nak buat Instagram. Weh, panjang tu weh. Kalau lambat, tolong pastikan ini pun nanti tolong kalau boleh standby internet sendiri juga. Dan jangan lupa bawa sekurang-kurangnya tu apa orang panggil apa bukan tak perlulah macam sampai macam saya ni earphone pakai bawa yang itu juga sebab kita ada sesi praktikal untuk Webex dan juga media sosial lain. Jadi bawa tu earphone. Alright, kalau ada laptop lagi bagus bawa laptop. Alright. Jadi terima kasih banyak semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi